Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pelajar tingkatan 4 KEM SNRT. Okey, jadi sebelum tu saya kenalkan diri dulu lah. Kamu kenal saya Cikgu Ismadi Malik. Okey, pada last week saya dah paparkan tentang tarian sewang dan tarian singa. Jadi kamu dah tengok video dia, harap korang tahulah macam mana nak buat tarian-tarian tu dan apa maksud-maksud tarian tu lah. Dan pada minggu ni kita akan masuk topik permainan serangan iaitu bola sepak. Okey. Jadi semua orang tahulah bola sepak ni macam mana permainan dia. Mungkin ada yang tak tahulah tentang undang-undang dia. Tapi mungkin 98% ataupun 99% orang dalam dunia ni tahu pasal permainan bola sepak ni. Okey, sebelum tu saya nak cerita sikit lah tentang subjek kita ni. So untuk hari ni ataupun minggu ni lah, saya last lah ajar korang sebab saya lepas ni akan ajar tingkatan 4 KEM PA. So kelas kamu ni cikgu ni kot, kalau tak silap cikgu Haziah Zaitun kot akan take over lah. Okey, alright. Jadi untuk memenuhi syarat ataupun PDPR lah tanggungjawab PDPR kita ni, so saya akan teruskanlah dengan bola sepak ni. Okey, kejap Okey, untuk hari ni korang just tonton video Okey, video apa? Video pasal bola sepak lah. Ada cikgu ni akan ajar ataupun terangkan tentang bola sepak. Okey. Okey, ni video dia. Okey, cikgu Azad Azad SMK Taman Penak. Jadi sila tontonlah video PDPR dia cikgu Azad ni tentang bola sepak Okey, dekat permulaan ni dia banyak sikitlah pasal video-video klip-klip tentang permainan bola sepak. Nampak tu Perisic si porta sul fondo, Perisic, Icardi, che gol, mamma mia, passa in vantaggio l'Inter. Okey, panjang dia punya intro dia ni, tak apa saya skip. Panjang betul. Okey, kita sambung balik. Hai, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Hari ini cikgu akan mengajar pendidikan jasmani tingkatan 4. Okey, tajuk hari ini kategori serangan bola sepak. Okey. Permainan kategori serangan iaitu bola sepak. Okey, sambung balik. Ini adalah antara muka surat dalam buku teks pendidikan jasmani tingkatan 4. Okey, bola sepak merupakan permainan kategori serangan yang dianggap sebagai sukan utama bagi kebanyakan negara di dunia. Okey, jika anda lihat di Eropah, di Asia dan di benua lain juga, bola sepak dijadikan sukan utama bagi kebanyakan negara. Okey,
Terlihat contoh, ini ialah dari pasukan dari Brazil. Okey, di Eropah juga ada kelab ternama. Okey, sebagai contoh cikgu tunjukkan ini pasukan Liverpool dari negara England. Okey, untuk dari Malaysia, ini adalah wakil-wakil pemain bola sepak dari seluruh Malaysia yang telah mewakili Malaysia, dan ini adalah kelab Johor Darul Takzim yang berada di dalam negara Malaysia. Setiap pasukan mempunyai strategi dan formasi yang berbeza berdasarkan situasi permainan. Okey, ada pelbagai formasi yang dilakukan jurulatih untuk sesebuah pasukan. Okey, terutamanya formasi 3-5-2. Okey, formasi 4-4-2, formasi 4-3-3 dan formasi 5-4-1. Ini adalah antara formasi-formasi yang sering digunakan oleh jurulatih-jurulatih pasukan atau kelab. Okey, jadi kita akan belajar 1, 2, 3, 4 formasi. Jadi formasi ni dia sebenarnya macam susunan susunan player ataupun pemain tu di padang lah. Okey, kalau kau lihat kat sini 3-5-2. Okey, ni keeper, goalkeeper, penjaga gol. Ni 3, ni 5 dan 2. Macam tu lah maksud dia. Jadi diorang ni akan disusun mengikut formasi ni lah. Kalau 4-4-2 macam ni pula. Goalkeeper sini, Petro 4, sini 4-2. Sama jugalah dengan yang lain 4-3-3. Dia susun 4-3-3, 5-4-1, 5-4-1. Jadi susunan ni dia berbeza-beza sebab strategi lah. Dia ada teknik ataupun strategi serangan dia tu. Jadi bergantunglah pada ketua jurulatih untuk membuat formasi apa yang sesuai dengan pihak lawan dia. Di dunia ini ada banyak lagi formasi, tapi cikgu senaraikan salah 4 lah. Okay, seterusnya kemahiran asas dalam bola sepak seperti menendang, menggelecek, menyerkap, melakukan hantaran dan menanduk bola mempengaruhi formasi serangan dan bertahan yang akan dilakukan oleh jurulatih. Okey, jadi dalam apa-apa permainan pun mesti ada kemahiran asas dia. Macam bola sepak ni, kemahiran asas dia adalah menendang, menggelecek, menyerkap, melakukan hantaran dan menanduk. Ini adalah kemahiran asas lah. Jadi siapa yang nak belajar main bola sepak tu, first dia kena tahu teknik-teknik asas ni dulu. Okey, jom kita sambung. Pada asasnya, kemahiran-kemahiran ini haruslah telah dikuasai oleh semua pemain bola sepak untuk jurulatih mudah untuk melatih mereka. Okey, inilah antara gambar bergerak menendang bola, dan inilah menggelecek. Lihat bagaimana kemahiran menggelecek, dan seterusnya bagaimana menyerkap bola. Lihat, ini semua pemain bola sepak profesional di dunia. Okey, seterusnya bagaimana melakukan hantaran. Okey, dan menanduk bola. Okey, jadi ada 5 kemahiran asas. Contohnya menendang ni, gambar ni kamu lihat. Menendang ni just tendang macam tu lah, dia slow tendangan dia. Lepas tu menggelecek ni dia ada pihak lawan. Jadi kita kena bawa bola kita supaya melepasi pihak lawan tu. Yang ketiga ni menyerkap ni macam ada bola tinggi. Mungkin kita punya kawan hantar daripada jarak jauh kan, bola tinggi, so kita kena tahan macam kurangkan lantunan bola tu
untuk kita bawa untuk tindakan seterusnya lah. Okey, macam tadi ni. So yang ketiga, melakukan hantaran. Hantaran ni yang kita sepak laju-laju tu lah, sepak kuat tu kan, untuk hantar pada jarak jauh. Dan lagi sekali menanduk ni bila ada bola bila ada bola daripada atas, jadi kita dah tak boleh nak menyerkap sangat kan, dalam situasi yang kritikal ke apa, kita boleh tanduk saja. Okey, kita boleh tanduk. Lihat bagaimana dia mengawal menanduk bola. Okey, seterusnya strategi menyerang formasi 3-5-2. Okey, so next kita akan pelajari tentang strategi menyerang formasi 3-5-2. Okey, cikgu akan mengajar strategi menyerang dan cikgu akan menggunakan formasi 3-5-2. Kenapa cikgu menggunakan formasi 3-5-2? Right. Okey, inilah gambar formasi 3-5-2. Okey, formasi 3-5-2 ada 2 penyerang, 5 pemain tengah dan 3 pertahanan. Okey, kita lihat semasa situasi serangan, 2 orang penyerang akan bebas dalam kawasan gol pihak lawan. Okey. Dan seterusnya 2 orang pemain tengah kiri dan kanan akan menjadi penyerang sayap kiri dan kanan. Okey, ini semasa situasi serangan. Dan okey, 2 orang pemain tengah kiri dan kanan ini akan membantu penyerang untuk menyerang. Okey, 3 orang pemain tengah akan menyokong pemain penyerang. Okey, 3 orang pemain tengah ini akan naik sehingga di bawah penyerang. Okey. Dan 3 orang pertahanan akan bertahan di garisan tengah padang. Okey. Okey, jadi ini adalah contoh formasi 3-5-2 So macam cikgu Asfat tadi terangkan, sini penyerang ada 2 orang penyerang warna merah ni, kemudian 5 pemain tengah dan 3 pemain pertahanan. So fungsi masing-masing kamu boleh lihat kat sini. 2 orang penyerang akan bebas di dalam kawasan gol pihak lawan. Jadi penyerang ni memang duduk depan ni. Dia akan membuat jaringan, dia akan menggelecek, dia akan mendapatkan gol lah untuk dia punya tim. So yang kedua ni pula 2 orang pemain tengah kiri dan kanan ni akan menjadi penyerang sayap kiri dan kanan. Okey, yang ni dia belah, yang 2 orang ni sayap midfielder ni dia belah sayap kiri dan kanan saja sebagai penyerang Okey, kemudian yang nombor 3 ni, 3 orang pemain tengah akan naik menyokong. Ni akan naik, dia akan support lah yang 4 orang ni yang kat atas ni, penyerang sayap kiri kanan ni dan juga penyerang utama ni lah. Dan 3 orang pertahanan akan bertahan je. 3 orang pertahanan akan bertahan di garisan tengah padang. Okey, ni akan berada di sinilah sebagai pertahanan. Alright. Okey, jom kita sambung. 3 orang pertahanan ni juga dia bertahan, tapi dia akan naik sehingga di kawasan tengah padang. Dia tak akan naik sampai ke atas. Okey, tengok dia dekat area situ je. Dia tak lebih pada kawasan ni. Okey, penyerang yang 3 orang, pertahanan ni yang 3 orang ni. Okay, seterusnya kekuatan dan kelemahan formasi 3-5-2 ini. Okey, apa kekuatan dia? Pasukan mempunyai ramai pemain penyerang. Okey, kekuatan dia apabila sesebuah pasukan menggunakan 3-5-2, pasukan tersebut mempunyai ramai pemain penyerang dan memudahkan pasukan tersebut untuk menjaringkan gol. Okay, boleh melakukan transisi dengan cepat daripada menyerang kepada bertahan. Okey, apabila menggunakan 3-5-2 ini, pemain sayap kiri dan kanan boleh melakukan transisi dengan cepat daripada menyerang kepada bertahan. Apabila mereka terlepas bola, pemain sayap kiri dan kanan ni perlu turun segera ke bahagian pertahanan untuk membantu pertahanan. Okey, kelemahan, memerlukan pemain sayap yang pantas untuk membuat serangan. Okey, seperti cikgu cakap tadi, pemain sayap kiri dan kanan ini perlu turun menolong bahagian pertahanan. So pemain sayap ini perlu
lah di antara yang paling pantas, paling laju. Kalau yang slow, lari lahan, tak boleh lah. Ciri-ciri je tidak dapat dalam formasi 3-5-2 ni lah. Okey, seterusnya kelemahan, pemain pertahanan perlu mahir mengawal bola jika berlaku serangan kerana mereka hanya terdiri daripada 3 orang. Okey, dalam formasi ini hanya menggunakan 3 pemain pertahanan sahaja. Okey, ketiga-tiga pemain pertahanan ini perlu mahir dalam kemahiran mengawal bola. Sebab apa? Sebab apabila kena serang balas, hanya ada 3 pertahanan saja, yang 2 pemain sayap kiri dan kanan dia dah naik atas dan dia orang perlu turun sebelum dia orang sampai ke bahagian pertahanan. 3 pemain pertahanan inilah yang akan mengawal bola tersebut. So mereka dalam kuantiti yang sedikit, iaitu 3 orang. So mereka perlu mahir mengawal bola supaya pihak lawan tidak jaringkan gol. Okay, next strategi bertahan formasi 5-4-1. Strategi bertahan formasi 5-4-1. Okey. Lihat gambar ni. 5-4-1 menggunakan 1 penyerang, 4 pemain tengah dan 5 pertahanan. Okey, semasa situasi bertahan, kita lihat target man iaitu penyerang akan berada di kawasan tengah padang bersedia untuk melakukan serangan balas. Alright. Target man inilah penyerang yang seorang tu. Okey, 2 orang pemain stopper akan mengawal pemain penyerang pihak lawan. Okey, pemain stopper ialah 2 orang pemain tengah daripada 4 pemain tengah. Lihat anak panah yang cikgu tunjukkan dulu, itu ialah 2 orang pemain stopper dan 4 orang pemain tengah akan membantu pemain pertahanan bertahan. Okey, 4 pemain tengah akan membantu pemain pertahanan. Mereka akan turun ke bawah untuk membantu pemain pertahanan bertahan. Okey, 5 orang pertahanan akan kekal bertahan. 5 orang pemain pertahanan ni biasalah dia akan kekal bertahan supaya pihak lawan tidak menjadikan gol. Formasi ini boleh dikatakan mempunyai sistem pertahanan paling kental dalam permainan bola sepak. Okey. Alright. Jadi kalau lihat kat sini strategi bertahan formasi 5-4-1 jadi kamu boleh lihat kat sini pertahanan ada 5 bawah ni, kemudian 4 ni adalah stopper dan pemain tengah, 2 stopper, 2 pemain tengah dan seorang penyerang. Jadi apa yang dikatakan 5-4-1 ni lebih lebih kukuh, lebih kuat pertahanan dia sebab 5 pertahanan ni. Okey, jom kita tengok seterusnya. Kekuatan dan kelemahan formasi. Okey, ni kekuatan, ni adalah kekuatan dan kelemahan formasi 5-4-1 tadi. Diguna pakai bagi jurulatih yang memilih untuk bertahan dalam sesuatu perlawanan. Hal ini bagi menyukarkan pihak lawan menyerang dan menjaringkan gol. Okey, jadi disebabkan pertahanan tu ada 5 orang. So jurulatih biasanya gunakan formasi macam ni untuk bertahan. Mungkin pihak lawan tu dia lebih kuat kan, dia banyak menyerang ke, jadi macam tim kita tak berapa nak kuat untuk menjaringkan gol, jadi kita just bertahan saja. Okey, macam itulah maksud dia. Okey, memang formasi ini memang menyukarkan pihak lawan kerana mereka menggunakan hampir semua pemain bertahan. Hanya seorang saja target man yang tinggal di kawasan tengah padang. So pihak lawan sukarlah untuk menjaringkan gol. Okey, kelemahan pula sukar membuat jaringan kerana hanya seorang pemain penyerang. Okey, nampak bila seorang saja penyerang, jadi sukarlah untuk membuat jaringan.
itu adalah kelemahan formasi 5-4-1. Betul cikgu cakap tadi, pasukan yang menggunakan formasi 5-4-1 ini, 5-4-1 bertahan ini memang sukar untuk membuat jaringan kerana tinggal seorang je pemain penyerang di atas. Sebab lagi 10 orang termasuk keeper bertahan. So dia menyukarkan pihak lawan untuk menjadikan gol, dan tim dia juga sukar untuk menjadikan gol. Tapi bukan tidak boleh menjadikan gol lah. Mereka boleh, cuma kena betul-betul kuat lah. Okey, jadi di situ kita lihat sukar untuk menjaringkan pihak kita yang membuat formasi 5-4-1 tu memang sukar lah untuk menjaringkan gol, melainkan kuat. Sebab pihak kita lebih pada bertahan. Okey, jom kita sambung. Itu saja. Kepada murid yang telah melihat video ini, sila jawab kuis di Google Form yang telah disediakan. Alright. Jadi okey, sila jawab kuis di Google Form yang telah disediakan. Okey, soalan belum saya buat lagi. Itu nantilah kita habis beberapa unit, kalau terasa saya nak bagi soalan, saya akan bagilah dalam bentuk Google Form. Okey. Jadi saya rasa harap korang fahamlah basic-basic permainan bola sepak, seperti formasi tadi dan juga asas-asas kemahiran dalam bola sepak lah. Okey. So saya rasa itu saja untuk kali ini. Hingga kita bertemu lagi di waktu-waktu lain. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.